Terus terang, Abang Boy sebenarnya ada trust issues tau. Abang Boy susah sikit nak percaya kat orang, especially berkenaan dengan anak-anak Abang Boy. Bila Abang Boy terjumpa pula kes-kes macam ni, bertambah paranoid lah lagi Abang Boy. Tetapi biasalah, apa guna Abang Boy buat channel ni? Marilah kita paranoid bersama-sama. So kalau korang dah ready untuk jadi paranoid, sediakan kudat siap-siap, chill, tenang, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kisah kita bermula di sebuah bandar kecil di Bayshore, New York. Watak yang kita akan bahas hari ini adalah seorang adik kecil yang bernama Catherine Bierce atau nama manjanya Katie. Adik Katie ni dilahirkan pada 30 Disember 1985. Tetapi kehidupan Katie ni tak macam budak-budak lain guys. Dia hanya dijaga oleh ibunya, Marilyn Bierce, selama 2 bulan je. Semua ni disebabkan ibunya tak mampu nak membesarkan Katie. Ibunya dah ada seorang lagi anak lelaki dan hidup dia pun terombang-ambing guys. Katie pun dilahirkan disebabkan perhubungan one night stand ibunya. Kira macam tereksiden lah kes ni. Katie dibesarkan oleh seorang kawan Marilyn yang tak ada anak. So memang ngam lah. Kawan ibunya pun tak adalah hidup senang, tetapi lebih teratur lah daripada kehidupan Marilyn. Sejak umur 2 bulan, Katie telah diserahkan ke ibu angkatnya yang bernama Linda Inghillery dan suaminya Salvatore. Ingatkan Katie ni dijaga dengan penuh kasih sayang lah. Lain jadinya guys. Kehidupan dia memang barai habis. Start daripada dia dah pandai bercakap, Katie dah dipaksa untuk buat kerja rumah. Ini umur 3-4 tahun tau. Cuci pinggan, mop lantai, basuh baju, cuci toilet dan pergi ke kedai beli barang seorang-seorang dia je. Dah macam Cinderella dah. Setiap hari dia akan dimaki hamun macam tak ada hari esok dah guys. Setakat maki tu tak apa lagi, ni siap pukul tu. Kalau korang nak tahu, Linda ni adalah seorang pengidap kencing manis dan sebelah kakinya terpaksa dipotong. Dia memang dah tak boleh bergerak dah. So yang jadi mangsanya adalah Katie. Ada pernah sekali tu, Linda mencucuh api rokok ke tangan Katie disebabkan basuh pinggan tak bersih. Sebab itu je geng. Ingatkan Linda ni seorang je setan dekat dalam rumah tu. Oi tak guys. Husband Linda, si Salvatore ni, lagi teruk dia punya setan. Sejak daripada kecil, Katie ni telah dijadikan hamba kepada Salvatore. Itu je lah kehidupan Katie. Sebenarnya walaupun Linda dan Salvatore ni suami isteri, tapi diorang ni tidur berasingan guys. Masing-masing buat hal sendiri diorang je. Bila si Linda ni dah tidur, Salvatore akan masuk ke bilik Linda dan melakukan aktiviti terkutuknya. Ini budak 4-5 tahun geng. So kejadian ni berlangsung selama bertahun-tahun. Disebabkan dah tak tahan, pada usia Katie mencecah 8 tahun, dia bagi tahu si Linda ni apa yang suami setan tu dah buat. Korang nak tahu pula apa yang si Linda ni buat? Dia pergi backupnya setan tu. Dia siap tuduh si Katie ni menipu dan buat-buat cerita. Lagi teruk lah, si Katie ni kena lipat lepas tu. Si Linda ni bukannya tak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi tau. Dia tahu apa yang husband ni buat. Itulah sebenarnya reason dia dera Katie kau-kau. Dia sebenarnya rasa jealous sebab husband dia bagi perhatian lebih dekat Katie dan bukan dekat dia. Dia tak marah husband dia. Dia pergi lepaskan geram dekat Katie seorang je. Memang barai hidup Katie ni. Dia tak ada kawan. Dia tak ada siapa pun tempat yang dia boleh mengadu. Dia terpaksa berhenti sekolah sebab dia kena ikut segala kemahuan Linda ni. Sampaikan dia tak ada masa nak belajar. Tak lama selepas tu, kehidupan Marilyn, ibu kepada Katie, bertambah baik selepas dia mendapat kerja. Dia selalulah datang jemput Katie ni tidur dekat rumah dia. Sekejap-sekejap je lah. Selalunya pada hujung minggu, dia akan stay ke rumah mak kandung dia. Time tu lah Katie paling happy. Rumah Marilyn tak adalah besar mana pun, tetapi Katie tak perlu buat kerja rumah dan dia tak perlu dengar kata maki hamun dan penderaan daripada keluarga setan tu.
Tetapi selalunya tak sampai 2 hari pun geng, Linda akan call Marilyn untuk pulangkan Katie. Bukannya Katie ni tak mengadu kat ibu kandung dia pasal layanan si Linda ni, tetapi si Marilyn ni boleh backup pula si Linda. Dia siap bagi tahu Linda buat macam tu sebab Katie ni nakal. Dan dia bagi warning pula dekat Katie, jangan buat Linda marah. Sebenarnya kalau korang nak tahu, Linda ni letak Katie di dalam sebuah bilik yang buruk gila kot. Hanya ada tilam nipis dah 1 almari baju. Itu saja. Tak ada permainan ke, anak patung ke, semua tu tak ada guys. Bukannya tak pernah jiran buat aduan dekat jabatan kebajikan tau, tetapi selalunya tak ada apa-apa tindakan. Linda dan Salvatore hanya diberi amaran je. Bila balik ke rumah Linda, penderaan akan continue. Linda akan memaki Hammond dan juga memukul Katie. Katie macam tak ada langsung tempat dia nak mengadu. Sampailah satu masa, Katie dah tak tahan sangat dah. Dia bagi tahu kepada Marilyn apa yang Salvatore ni dah buat dekat dia. Hei, terkejut mak dia. Terus mak dia bawa ke balai polis dan melaporkan apa yang terjadi. Salvatore telah ditahan dan dihadapkan ke mahkamah. Tetapi ada satu benda pelik yang terjadi kat sini. Walaupun Jibaok tu didapati bersalah atas tuduhan first degree, hukuman tu telah diringankan disebabkan ini adalah kesalahan pertamanya. Salvatore dibebaskan tetapi diberi syarat untuk tidak menghampiri Katie dalam jarak 150 meter. Abang Boy tak tahulah, ini mungkin zaman 80-an. Maybe diorang anggap kesalahan ni lebih kurang macam keganasan rumah tangga je lah kot. Salvatore terpaksa berpindah keluar daripada rumah Linda dan Marilyn pun mengambil Katie untuk tinggal bersamanya. Dah tak payah nak pergi rumah Linda dah. Tetapi kan, si Linda ni lumpuh dan Salvatore pula dah berpindah keluar daripada rumah Linda. So dia seorang dia je. Disebabkan ini, Marilyn ni rasa kesian pula dekat Linda. So sekali-sekala dia benarkan anaknya Katie untuk bermalam dekat rumah Linda. Tetapi di sebalik semua benda ni, Linda sebenarnya benci gila kot dekat Katie dengan Marilyn. Dia salahkan dua-dua anak beranak ni sebab Salvatore terpaksa berpindah keluar. Hei, apa ke gila? Laki kau tengah-tengah buat salah kot. Tetapi dia masih nak salahkan Katie pula. Walaupun macam tu, Linda dah mula melayan Katie ni elok-elok. Masih lagi maki Hammond, tetapi tak adalah sampai tahap memukul. Tak berapa lama selepas tu, muncul lagi satu watak dalam kehidupan Katie. Namanya adalah John Esposito yang berumur 43 tahun. Mamat John ni dikenali oleh masyarakat setempat sebagai Big John. Dia ni memang suka budak-budak. Dia adalah seorang ahli pertubuhan Big Brother Big Sister. Lebih kurang macam pertubuhan yang menolong kanak-kanak yang tak berkemampuan. Dia macam kaunselor lah lebih kurang. Korang jangan salah faham tau. Dia bukan jenis abang angkat dengan akak angkat korang tu. Itu lama-lama korang yang terangkat. Tak, ini yang lain. Mula-mula tu Marilyn letakkan anak lelakinya dalam program adik angkat ni sebab dia rasa anaknya memerlukan watak father figure dekat dalam hidup dia. Si John ni pula bina satu pondok dekat belakang rumah dia. Dekat dalam tu penuh dengan toys guys. Siap ada video game bagai. Budak-budak memang sukalah spend masa dekat rumah John ni. Setiap hari selepas sekolah, memang penuh dengan budak-budak dekat situ. Hujung minggu usah cakap lah. Tapi kan, lama-kelamaan mak bapak budak-budak ni rasa yang John ni pelik sikit. Dia selalu dilihat dekat padang permainan untuk ajak budak-budak ni pergi lepak dengan dia. Dia tak adalah buat benda-benda yang tak senonoh. Tetapi benda yang dibuat ni macam creepy sikit. Dia macam desperate sangat memerlukan perhatian daripada budak-budak ni. So parents mula larang anak-anak dia orang untuk tak spend masa dekat rumah Big John. So berita pasal Big John ni sampai pula ke telinga Marilyn. Dia pun laranglah anak-anak dia jangan pergi dekat dengan Big John. Tetapi si Linda ni lain pula cerita guys. Dia bagi je Katie untuk masih berjumpa dengan John. Pada masa ni Katie berumur 9 tahun tau. Dan John adalah satu-satunya kawan baik dia. Dia rasakan yang hanya Big John je yang boleh faham masalah dia. Katie boleh ceritakan apa saja dekat Big John dan Big John akan menyimpan rahsianya. Dekat rumah Big John je lah yang dia boleh lupakan semua masalah yang dia dah lalui. Dan lagi satu masalah Linda ni, dah lah bagi Katie ni lepak dengan Big John. Dia tak bagi tahu pula dekat Marilyn. Setiap kali Katie ni datang ke rumah Linda, Big John mesti datang jugalah. Dia akan bawa ke hadiah, anak patung dan gula-gula. Memang seronok lah budak tu. Tetapi semuanya berubah pada bulan Disember 1992. Sebabnya ada 3 perayaan yang akan disambut oleh Katie.
Satu, Christmas. Nombor dua, birthday dia pada akhir bulan Disember tu. Dan last kali adalah sambutan tahun baru. Dan pada masa ni, Linda, ibu angkatnya, dah plan dah nak buat birthday party untuk Katie pada 26 Disember. Marilyn ni drop Katie dekat rumah Linda sebelum dia nak pergi kerja pada hari tu. Katie nak tolong Linda prepare untuk majlis hari jadinya pada esok hari. Sepatutnya birthday Katie ni pada 30 hari bulan. Si Linda ni sajalah nak buat sambutan awal pada 27 hari bulan. Dan 30 hari bulan tu Katie akan sambut pula dengan Marilyn. Katie kalau boleh tak nak pergi ke rumah Linda. Yelah, sebab sejarah dia kena dera daripada kecil kot. Tapi si Linda ni cakap dekat Katie yang Big John akan datang kat majlis tu. So nak tak nak, dia terpaksa datang juga. Pada hari birthdaynya, Linda ni pagi-pagi lagi dah make up Katie lawa-lawa. Linda cakap yang Katie dah 10 tahun dah. Dah macam orang besar. Linda cakap yang panggilan Katie tu hanya untuk budak-budak je. Lepas ni Katie akan pakai nama Catherine. Tak ramai orang datang ke majlis hari jadi Katie ni. Yang ada hanya beberapa kawan dan juga Big John. Big John lah yang beli kek untuk Katie. Dia tulis Happy Birthday Katie. Walaupun tak ramai orang, itu adalah kali pertama birthday-nya disambut. Tak pernah lagi diorang buat birthday untuk Katie ni tau. Selalunya masa tinggal dengan Linda dulu, Katie hanya diberikan masa untuk berehat dan tengok TV. Itu je. Hadiah ke, patung mainan ke, semua tak pernah dapat. So kita boleh bayangkan lah macam mana perasaan Katie masa tu. Big John ni menghadiahkan sebuah rumah babi kepada Katie dan berbisik esok dia akan datang balik untuk tolong Katie ni pasang rumah tu. Dan dia berjanji untuk bawa Katie ni pergi jalan-jalan. Linda ni hanya senyum je. Linda cakap, it's okay, dia takkan bagi tahu ibu Katie. Pada esoknya, lebih kurang pada pukul 1 tengah hari, John datang balik dan meminta kebenaran Linda untuk bawa Katie ni pergi ke amusement park yang dipanggil Space Flag. Yelah, Marilyn memang dah bagi warning awal-awal dekat Katie. Jangan bercampur dengan John. Tetapi Linda ni hanya tersenyum je. Dia cakap, pergilah. Tak lama pun. Dan Linda berjanji akan simpan rahsia tu daripada ibunya. So memang seronok lah si Katie ni. Katie cakap ini adalah hadiah birthday yang terbaik pernah dia dapat. Benda yang sepatutnya hanya beberapa jam dah jadi lain guys. Linda mendapat satu mesej daripada peti suara daripada Katie. Terus Linda call polis. Linda mengatakan yang ada sesuatu terjadi kepada anak angkatnya dan meminta polis untuk datang secepat mungkin. Sampai-sampai je polis, rakaman suara tu telah diberikan kepada polis. Here he comes, I gotta go. Katie. Pada masa yang sama, polis memang dah kerumun Space Flag dah. Big John dah call polis untuk melaporkan kehilangan Katie. Polis mula mencari kawasan sekitar dan menemu bual pelawat pusat permainan tu. John pada masa ni kelihatan menangis-nangis dan meminta maaf kepada polis dan juga wartawan pasal kehilangan Katie. Menurut John, semasa memberi statement di balai, dia pick up Katie di rumah Linda pada pukul 1 tengah hari dan terus ke kedai mainan. John membeli patung dan juga game Home Alone. Dorang ni stop dekat rumah John sekejap untuk bermain game tu. Tetapi Katie ni macam dah bosan. Dia ajak John pergi ke Space Flag pula. So John pun bawa lah si Katie ni pergi ke amusement park tu. Dorang main game sekejap. Lepas tu nak dijadikan cerita, dorang habis pula token. So si John ni bagi duit dekat Katie untuk tukar di kaunter. Sebab masa tu John ni tengah sedap main game. Tetapi selepas beberapa minit, Katie tak muncul-muncul. So dia pergilah cari Katie. Tetapi selepas 20 minit mencari, tak jumpa-jumpa budak Katie ni. Dia dah start gelabah dah. Pada masa itulah dia call polis. Elok je lepas dia call polis, dia call Linda pula. Pada masa itulah dia tahu pasal mesej yang ditinggalkan Katie pada telefon Linda. Memang dia menangis gila-gila masa ni. Nampak macam dia menyesal sangat. Dia cakap dia dah cuba cari Katie tapi tak jumpa-jumpa. John cakap ke polis pada masa dia masuk dekat dalam tempat game tu, dia perasan ada seorang lelaki yang tak dikenali dok follow je diorang dan tengok daripada jauh. John cakap ada kemungkinan lelaki itulah yang kidnap Katie. Tetapi kan, yang peliknya, tak ada seorang pun pengunjung ataupun staf kedai game tu perasan John dan Katie tau. Staf kaunter cakap tak ada pun John atau Katie menukar token. Polis dah syak dah. There's something fishy. Something berbau ikan. Bila diorang check pula background Big John ni, tengok-tengok Mamat ni ada rekod jenayah lampau pula.
Pada tahun 1977, John telah dijadikan suspek utama dalam kes percubaan untuk menculik seorang kanak-kanak daripada sebuah shopping kompleks. Walaupun setelah disoal siasat dan rumahnya telah digeledah polis tak jumpa apa-apa bukti pun yang mengaitkan John dengan kes tu. Disebabkan mangsa dalam kes tu selamat, tak ada tindakan lanjut telah dibuat. John ni sekadar dijadikan suspek je. Disebabkan ini, John sekali lagi telah dijadikan suspek utama dalam kes kehilangan Katie. Masa disoal siasat, John ni tak berhenti-henti nangis guys. Dia cakap dia menyesal lah, dia takut apa-apa jadi dekat Katie lah. Dan polis geledah rumah John tetapi tak jumpa apa-apa bukti. So disebabkan ini, polis tak ada sebab untuk menahan John. Dia telah dilepaskan. Suspek kedua adalah Salvatore yang telah mendera Katie daripada kecil. Dia telah dipanggil soal siasat tetapi dia memberikan alibi yang kukuh pada hari kejadian. Cuma satu je yang polis perasan. Dia gelabah gila kot masa kena soal siasat tu. Oi, berpeluh geng. Mau tak cuak? Yelah, dah buat salah. Macam tu lah dia. Entah macam mana tah, berita tentang kehilangan Katie ni jadi sensasi pula. Habis satu negara Amerika nak tahu pasal nasib adik Katie ni. Hari-hari media korek pasal semua benda-benda kotor yang Linda dan Salvatore dah buat dekat dia. Mak si Katie ni pun kena juga guys. Semua rakyat duk kecam 3 ekor setan ni. Pada hari ke-10 kehilangan, polis dapat clue baru. Dorang dapat tahu yang rakaman suara Katie di answering phone Linda tu sebenarnya dibuat daripada pondok telefon yang betul-betul seberang dengan kedai game Katie dilaporkan hilang. So apa yang jadi ni tak masuk akal guys. Sebab kalau nak ikutkan apa yang Katie cakap, dia dapat melarikan diri daripada penculik untuk call sekejap. Tetapi tempat yang dia call tu dekat open kot, tempat public. Dia boleh je lari jauh daripada penculik. Paling kurang tidak pun masuk balik ke dalam kedai game dan mencari John. Kenapa dia call semasa penculik masih berdekatan dengan dia? Yelah, walaupun 9 tahun, takkanlah si Katie ni tak bijak. Menyebut pasal tempat open ni, rakaman tu telah diserahkan kepada FBI. Dan dorang dapati rakaman tu langsung tak ada bunyi background. Tak ada echo. Seperti Katie ni berada dalam sebuah bilik yang kedap bunyi. Kalau nak ikutkan, phone booth tu betul-betul dekat tempat sesak geng. Takkanlah tak ada bunyi kereta ataupun bunyi orang lalu lalang. So polis membuat spekulasi yang penculik tu telah merakam suara Katie awal-awal di dalam sebuah bilik. Lepas tu barulah penculik tu datang ke public phone seberang kedai game tu untuk call Linda. Sekali lagi Big John telah dipanggil untuk disoal siasat dan rumahnya telah digeledah untuk kali kedua. John ni masih bagi tahu polis benda yang sama tau. Dia tak tahu Katie ni dekat mana. Polis pula dah habis korek semua ceruk dekat rumah John ni tetapi masih tak jumpa apa-apa. Memang pening polis. Dah tak tahu nak buat apa dah. Walaupun John telah dilepaskan, polis decide untuk memerhatikan John daripada jauh. Selama beberapa hari, polis memantau John. John teruskan kehidupan dia macam biasa je. Tetapi kali ni ada lain sikit. Dia dah tak pergi kepada permainan dah. Dah banyak masanya dihabiskan di dalam garaj rumahnya. Hari demi hari, keluarga Katie dah putus harapan dah geng. Dorang terpaksa sedar yang dorang mungkin takkan bertemu dengan Katie dah. Hari-hari Marilyn ni duduk dekat tepi telefon untuk update dengan polis. Memang tak senang duduk lah, senang cerita. Tetapi sesuatu terjadi pada 13 Januari 1993. Big John bersama seorang peguam telah datang ke balai untuk membuat pengakuan. Di dalam bilik soal siasat, John telah bagi tahu dekat polis di mana sebenarnya Katie disimpan. Satu pasukan penyelamat telah dihantar ke rumah John dan Katie berjaya diselamatkan. Katie dilihat berada dalam keadaan yang lemah, tetapi keadaannya stabil. Setelah keadaan Katie ni bertambah baik, polis telah berjaya mengambil statement daripada Katie tentang apa sebenarnya yang terjadi pada hari kehilangannya. Pada hari itu, John datang ke rumah Linda lebih kurang pada pukul 1 tengah hari untuk pick up Katie. Dia mengatakan kepada Linda untuk membawa Katie ni ke sebuah kedai toys. Lepas tu dia akan membawa Katie ke sebuah kedai game Space Flag. Dia berjanji untuk membawa Katie ni pulang pada pukul 4 petang. Dia bawa Katie ke kedai toys tu dan beli game Home Alone seperti yang dikatakan. Tetapi masa dekat rumah John bawa Katie ni ke bilik tidurnya untuk main game. John kemudiannya pergi ke bawah sekejap. Tapi bila John ni naik ke atas, John ni dah lain dah. John yang selalunya senyum je bila dengan Katie. Tetapi kali ni, John masam muka habis. John terus menyentap tangan Katie dan mengheret Katie ke tingkat bawah. Dia terus membawa Katie ke bilik pejabatnya yang berada di garaj.
John tak pernah bawa siapa-siapa pun masuk ke dalam bilik tu tau. Pada masa ni Katie dah menangis-nangis dah. Dia merayu kat John untuk menghantarnya pulang. Tetapi John ni buat tak reti je geng. Dengan suaranya yang garau, dia cakap dekat Katie, "Aku nak tunjukkan sesuatu dekat kau." Dia menunjukkan sebuah kabinet yang menyimpan beberapa botol arak. John kemudiannya mengalihkan kabinet tu. Kemudian dia menggulung kapet dan meletakkan kapet tu ke tepi. Dekat bawah kapet tu terdapat satu hamparan simen yang berat. Dan dekat hamparan tu ada pula cangkuk. John membuka hamparan simen tu dengan wayar yang telah dicangkuk. Buka-buka je ada satu laluan yang gelap di bawah tanah. Pada masa John tengah sibuk-sibuk nak angkat hamparan tu, Katie perasan dekat atas meja ofis ada sebuah telefon. Katie mengambil peluang tu untuk call talian kecemasan. Pelan-pelan dia cakap dekat operator tu, "Saya berada di Saxon Avenue." Si John boleh pula dengar si Katie ni cakap. Dia terus terkam si Katie ni dan menghempaskan dia ke lantai. Berpinau member. John bagi warning, kalau sentuh telefon tu lagi, John akan membunuhnya. Katie dipaksa untuk masuk ke dalam lubang laluan tu. Di akhir laluan tu ada satu bukaan yang berukuran 6 kaki kali 7 kaki. Dekat tengah-tengah bilik tu ada sebuah kotak besar dan ada pintu yang berkunci. John membuka pintu tu dan di dalam tu ada sebuah tilam dan dindingnya telah ditampal dengan kotak telur untuk menjadikan bilik tu kedap bunyi. John memaksa Katie untuk masuk ke dalam box tu sambil mengatakan ini adalah rumah baru Katie. Dia terus menguncikan pintu tu dan meninggalkan Katie dalam kegelapan. Tak berapa lama selepas tu, John datang balik ke bilik tu sambil membawa bantal dan selimut. Dia juga membawa 2 tin minuman dan juga sekeping coklat bar. Pada masa inilah John menyuruh Katie untuk merekod ayat yang telah ditulisnya. Dia memberikan Katie alat rakaman suara dan terus belah daripada situ. Katie rekod setiap perkataan yang John tu dah tulis. Tetapi selepas pos untuk beberapa waktu, Katie bisik kepada alat rakaman tu. Dia telah diculik oleh John. Dia sekarang berada di bilik bawah tanah di dalam ofis. Dalam setengah jam macam tu, John kembali ke bilik untuk mengambil pita rakaman. Dia replay balik apa yang dirakam tu. Mula-mula tu dia dengar separuh je. Dia tak play habis pun. Baru je John nak belah, dia decide untuk rewind dan play sekali lagi. Kali ni John dengar sampai habis. Dia dengar ayat Katie berbisik minta tolong tu. Untuk kali pertamanya, John telah menampar Katie. Memang terkejut Katie masa tu guys. John tak pernah langsung tahu marah-marah. Nak penampar jauh sekali. Katie dah macam tak kenal John ni siapa sebenarnya. John menyuruh Katie masuk balik ke dalam box dan menggari kaki Katie ke rantai besi. Lepas tu dia terus belah. Memang menangislah budak tu. 1 hari dia kena tinggal kat dalam bilik gelap tu. Yang ada hanyalah lampu daripada monitor CCTV yang dipasang oleh John. Kamera CCTV tu menghala ke entrance garage rumah John. Besoknya barulah si John ni turun membawa salinan baju baru. Dia menyuruh Katie untuk menukar baju barunya. Pada masa inilah si John telah Katie. Bukan sekali geng, berkali-kali. Sebelum dia belah, dia cakap dia akan bagi upah mainan dan candy kalau Katie ni jadi budak baik. Sehari adalah 3-4 kali juga si Katie ni kena balon. Tetapi ada juga hari John ni hanya datang untuk bawa mainan dan gula-gula je. Ada juga hari yang John ni menangis-nangis dan minta maaf kepada Katie. Dah macam si John ni ada 2 personality tau. John letak sebiji TV dekat tepi bangka tu supaya Katie ni tak boring. Katie ni dah tak menangis dah. Dia sebenarnya dah lalui pengalaman lagi kejam daripada tu di bawah jagaan Linda dan juga Salvatore. Setakat John ni, celah gigi je lah. Dia tahu kalau dia melawan, ada kemungkinan dia akan dibunuh. So Katie ni chill je. Dia bertenang je sambil mencari peluang untuk melepaskan diri. Pada hari ketiga, si John ni tertinggal pula kunci selepas aktiviti terkutuknya. Kunci ni untuk membuka gari dan boks tahanan dia. So setiap hari selepas John ni belah, dia akan buka gari tu dan duduk depan TV. Katie ni siap kira kot berapa tapak daripada pintu rahsia tu ke bilik bangka tahanan dia tu. So dia tahu kalau John ni nak datang, dia akan kunci balik gari tu sebelum John buka pintu. Hari-hari dia akan cek CCTV tu untuk melihat apa yang terjadi kat luar. Dia akan tengok berita tentang perkembangan kes kehilangan dia. Dia hanya akan makan makanan yang dah dipack tau. Waffle ke, coklat ke, makanan masakan John memang dia takkan sentuh. Katie risau yang John akan meletakkan dadah dekat dalam makanan tu. Dia memang jarang tidur lah.
Kalau dia tertidur pun, apa saja bunyi, dia akan cepat terjaga. Dia takut kalau John ni akan bunuh dia masa tidur. Serius guys, jadi paranoid gila Minah ni. Dekat dalam berita pula, hari-hari ada je update pasal kes Katie. Katie dapat melihat Marilyn dan juga Linda telah ditemu bual oleh wartawan dan menangis-nangis mengharapkan Katie ni pulang dengan selamat. Tetapi ada satu yang pelik. Wartawan telah tunjukkan keadaan bilik Katie. Memang lawa gila kot. Dengan anak patung lah, dinding cat lah, katil empuk lah. Padahal menurut Katie sendiri, dia hanya tidur dekat tilam nipis je setiap malam. Bilik dia kosong gila kot. Cermin tingkap pun retak. Yang ada hanya almari dan tilam nipis je. That's it. Tilam yang John bagi ni lagi tebal geng. Nampak benar berlakon si Linda ni. Padahal dia lah mak setan. Kalau bukan sebab dia bagi kebenaran Katie ni keluar dengan John, benda ni takkan jadi guys. Kalau ikut firasat Abang Boy lah, ada kemungkinan Linda tahu apa yang John ni buat. Dia sebenarnya rakan subahat John. Sebab kalau korang ingat lah, Linda cakap kat Katie yang dia dah besar dan dia sepatutnya dipanggil dengan nama orang dewasa, iaitu Catherine. Elok pula birthday cake yang diberikan oleh John menulis Happy Birthday Catherine. So benda ni mungkin hanya kebetulan. Tetapi korang tak bau ikan ke? So anyway, beberapa hari selepas tu, polis datang ke rumah John untuk geledah kali kedua. Katie ni boleh nampak tau polis keluar masuk garas dan rumah John ni daripada CCTV. Dia menjerit sekuat-kuat hati tetapi tak ada seorang pun dengar. Tak berapa lama selepas tu, polis belah meninggalkan rumah John tanpa perasan yang Katie sebenarnya ada dekat bawah kaki dia orang je. John yang pada mulanya garang kepada Katie dah mula bersembang macam biasa. Dia mengatakan yang dia sayang gila dekat Katie dan berniat untuk mengahwininya bila Katie ni mencecah umur 18 tahun. Katie tak perlu nak pergi sekolah, tak perlu nak pergi kolej. Tugas Katie hanya melahirkan anak untuk John dan menjadi suri rumah sepenuh masa. John akan mengajar Katie macam mana nak menjadi seorang isteri yang baik. Menurut John, aku akan jaga kau selama-lamanya. Hari-hari seterusnya tak berubah. Selalunya John akan datang lebih kurang pada pukul 6 petang dan Katie akan sampai malam. Dan kemudiannya akan dipujuk dengan mainan dan juga kandy. Tetapi Katie ni perasan yang John ni dah lain tau. Dia nampak macam depressed dan makin cengkung pula. Nampak macam John ni tak cukup tidur dan tak banyak makan. Pada lebih kurang pukul 1 tengah hari, 13 Januari 1993, Katie yang pada masa ni tengah tengok TV terdengar bunyi tapak kaki. Dia cepat-cepat masuk ke dalam box tu dan mengunci kaki sendiri. Tetapi yang peliknya, tak pernah lagi John datang awal tau. Selalunya dia akan datang pada lebih kurang pukul 6 atau 7 malam. Bila tapak kaki tu dah mendekat, Katie terdengar bunyi dua orang suara lelaki. Dalam kepala otak Katie dah fikir macam-macam dah guys. Si John ni bawa kawan pula ke? Aduh, confirm dia kena rambel malam tu. Dalam keadaan takut, Katie menekuk mukanya ke bantal. Nak buat macam mana lagi? Hadap je lah kalau John bawa kawan pun. Tetapi benda lain pula jadi. Bila pintu tu dibuka, suara seorang lelaki menyebut, "Kami polis." Terus Katie menangis tak berhenti-henti. Dia tak sangka yang dia diselamatkan selepas 17 hari berada dalam bilik kurungan tu. Katie terus dikejarkan ke hospital dan selepas doktor memastikan yang keadaan Katie ni dah stabil, polis datang dan menyoal Katie tentang apa yang terjadi. Katie telah ditempatkan di rumah kebajikan kanak-kanak setelah mendapati yang ibunya dan juga Linda tak layak untuk menjaganya. Beberapa bulan selepas tu, Katie telah diserahkan kepada sebuah keluarga angkat, Barbara dan Ted. Pada Jun 1994, John Esposito telah mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara sekurang-kurangnya 15 tahun ke atas. Keluarga angkat Katie ni telah bekerjasama dengan pendakwa raya untuk mendakwa Salvatore atas dakwaan Katie semasa dalam jagaannya. Dia telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun. Tetapi pada tahun 2009, Salvatore telah ditemui mati akibat ditikam di dalam bilik air penjara. Pada 4 September 2013, John didapati mati di dalam bilik selnya disebabkan sakit tua. Dia mati hanya beberapa hari je untuk pembicaraan parolnya yang keempat. Dia telah dipenjarakan selama 20 tahun pada masa tu. Keluarga angkat baru Katie ni memang supportive tak ingat guys. Diorang ni menggunakan khidmat pendakwa raya untuk mengeluarkan perintah mahkamah supaya media tak menggunakan nama Katie lagi. Diorang nak Katie ni meneruskan hidup tanpa perlu ingat tentang masa silamnya yang teruk. Tak cukup dengan tu geng. Ted dengan Barbara juga support abang Katie weh.
Abang Katie telah diletakkan di dalam sebuah private school yang ditaja oleh keluarga angkat Katie. Sampai ke universiti jugalah dia. Bila Abang Katie ni dah besar, barulah tahu cerita yang sebenar tentang John. John pernah melakukan benda terkutuk tu kepada Abang Katie juga sebenarnya. Dia tak bagi tahu kat siapa-siapa pun disebabkan dia sayang John ni macam seorang ayah. Memang kesian doh dua orang adik-beradik ni. Mujurlah dua adik-beradik ni membesar okey. Katie pun dekat sekolah dah mula berkawan dan rajin untuk belajar. Dia pelan-pelan dapat melupakan pengalaman pahit yang pernah dilaluinya. Bila Katie ni dah besar, barulah Katie decide untuk share pengalamannya dengan seorang wartawan. Pengalamannya telah dibukukan dengan tajuk Buried Memories. Sekarang ni Katie tinggal di Pennsylvania dengan suami dan 2 orang anaknya. Dia sekarang bekerja sebagai seorang ejen insurans yang berjaya. So guys, ini adalah sebab kenapa kita perlu aware dekat orang-orang sekeliling anak kita. Jangan mudah sangat percaya orang guys. Tak kira lah pakcik ke, jiran ke atau siapa-siapa pun. Jangan mudah bagi kepercayaan korang dekat orang lain. Macam Abang Boy, pergi matilah. Kalau kau nak bawa anak Abang Boy berjalan, kena ada Abang Boy ataupun wife Abang Boy. Biarlah orang nak cakap Abang Boy overprotective pun. Itu anak Abang Boy kot, bukan anak kucing. Kalau bukan ibu bapa yang menjaga keselamatan anak-anak, siapa lagi guys? So kepada ibu ayah yang ada anak-anak kecil ni, berhati-hatilah. Orang yang kita percaya tu kadang-kadang adalah gunting dalam lipatan. Hoi lama, peribahasa tak nak kalah weh. Gunting dalam lipatan tu apa boleh bagi. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas dengan video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.